Tapi ini perbezaan di antaranya yang mereka tak boleh terima. Di mana umat Islam mengatakan bahawa tidak ada boleh datang Nabi lagi selepas Nabi Muhammad, sedangkan kami Jemaah Ahmadiyah mengatakan berdasarkan Quran, Nabi masih boleh datang lagi, itu atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutus Nabi. Ajaran Qadiani atau Ahmadiyah adalah aliran yang sangat kontroversi di dalam dunia Islam. Perkataan Qadiani atau Ahmadiyah itu merujuk kepada nama tempat di Qadian, Punjab dan juga penisbahan nama pengasas kepada ajaran ini iaitu Mirza Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtada. Bapanya Mirza Ghulam Murtada menjawab kedudukan penting dalam pentadbiran British di India dan menjadi penyokong kuat pihak British pada waktu itu. Mirza Ghulam Ahmad dikatakan dilahir pada 13 Februari 1835. Dia menerima pendidikan awal secara tidak formal dalam bidang keagamaan dari guru-guru agama yang datang mengajar di rumahnya. Mirza Ghulam Ahmad kemudian bekerja sebagai pegawai rendah di pejabat daerah di Sialkot, Punjab antara tahun 1864 hingga 1868. Setelah itu dia kembali ke kampungnya Qadian dan mula mendalami bidang keagamaan. Nama dia mula menjadi sebutan penduduk di situ apabila dia mula melibatkan diri dalam perdebatan dengan misionari Kristian dan Hindu. Pada tahun 1880, Mirza Ghulam Ahmad telah menghasilkan sebuah buku bertajuk Barahin Ahmadiyah dan hasilnya menerima sambutan dari kalangan masyarakat Muslim kerana sebahagian dari isi kandungan buku ini menentang ajaran dan amalan bukan Islam secara terbuka. Ia dilihat satu tindakan yang berani dan dia diangkat sebagai pejuang Islam. Keadaan mula berubah apabila Mirza Ghulam Ahmad secara terbuka mengakui menerima wahyu dari Allah dan seterusnya mewujudkan jemaah bagi merealisasikan usahanya bagi menyebarkan ajarannya. Ia dilaksanakan pada bulan Disember tahun 1888. Pada bulan Disember tahun 1891 pula, Jalsah Salanah atau pertemuan kalangan pengikut Qadiani diadakan buat pertama kalinya di Qadian yang dihadiri oleh seramai 75 orang. Pada tahun 1891, dia mula terkenal dan disanjung oleh orang kampungnya. Mirza telah mengisytiharkan dirinya sebagai Al-Masih dan kemudiannya mendakwa dirinya sebagai Nabi pada tahun 1901. Tindakan itu telah dikecam hebat oleh masyarakat Islam di seluruh India. Gerakan mereka mula menjadi lebih tertutup. Anak-anak perempuan pengikut ajaran Qadiani dilarang daripada berkahwin dengan mereka yang bukan Qadiani. Malah satu tanah perkuburan khas untuk pengikut Qadiani juga diwujudkan yang dikenali sebagai Bahashti Maqbarahat atau perkuburan syurgawi. Sehinggalah kematian Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1908, pengikut Mirza Ahmad disebut secara keseluruhan berjumlah tidak kurang dari 200,000 orang. Sehubungan itu, jumlah mereka terus berkembang setelah dipimpin oleh orang terkemudian. Apabila Mirza Ahmad meninggal dunia pada bulan Mei 1908, gerakan ini mula dipimpin oleh Maulana Hakim Nuruddin Bairawi di antara tahun 1908 hingga 1914. Dan setelah itu digantikan oleh Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad yang merupakan anak Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Bashiruddin mengetuai gerakan ini antara tahun 1914 hingga 1965. Dalam tempoh inilah wujud perpecahan dalam gerakan Qadiani ini. Perpecahan ini telah menyebabkan wujudnya kumpulan yang dikenali sebagai Ahmadiyah Lahore yang dipimpin oleh Maulana Muhammad Ali, sementara kumpulan yang dipimpin oleh Maulana Bashiruddin dikenali sebagai Ahmadiyah Qadian atau Qadiani. Salah satu perbezaan antara dua kumpulan ini ialah kepercayaan terhadap kedudukan Mirza Ghulam Ahmad itu sendiri. Sebagaimana fahaman kumpulan Lahore hanyalah mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi, Al-Masih Isa anak Maryam serta pembela agama dan bukan seorang Rasul. Sementara kumpulan Qadian menganggap Mirza sebagai Rasul yang terakhir selepas Nabi Muhammad. Setelah Mirza Bashiruddin, gerakan Qadiani dipimpin oleh anak lelakinya bernama Mirza Nasir Ahmad pada tahun 1965 hingga 1982 dan dia merupakan khalifah ketiga. Setelah itu diganti oleh Mirza Tahir Ahmad yang merupakan anak kepada Mirza Bashiruddin dan adik kepada Mirza Nasir Ahmad dan dia menjadi khalifah keempat pada tahun 1982 hingga 2003. Kini Qadiani dipimpin oleh khalifah kelima mereka yang merupakan cucu kepada Mirza Ghulam Ahmad. Dia bernama Mirza Mashrur Ahmad pada tahun 2003 sehingga sekarang. Di dalam kepercayaan Qadiani, bagi sesiapa yang ingin menyertai kumpulan mereka wajib melakukan bai'ah. Selain itu, pengikut Qadiani juga mempercayai bahawa Mirza Ghulam Ahmad merupakan seorang Rasul.
Pengakuan ini dilakukan pada tahun 1901 dan mengatakan bahawa nama Ahmad sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran itu sebenarnya merujuk kepada dirinya, bukan kepada Nabi Muhammad. Qadiani juga percaya Mirza mempunyai mukjizat seperti mana Nabi-Nabi terdahulu yang menerima wahyu dari Allah. Selain itu, mereka percaya Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi. Pengakuan ini dilafazkan oleh beliau sendiri pada tahun 1891. Selain percaya dirinya Imam Mahdi, mereka juga percaya bahawa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi Isa. Ini kerana Mirza Ghulam Ahmad pernah mendakwa bahawa Al-Mahdi dan Nabi Isa yang akan muncul pada akhir zaman itu adalah orang yang sama dan dialah yang dimaksudkan dalam hal tersebut. Ajaran ini juga bertegas dengan mengatakan bahawa Nabi Isa telah meninggal dunia sehingga usia tuanya sebagaimana manusia biasa dan makamnya di India. Selain itu, wujud juga kepercayaan dalam Qadiani ini yang mereka meletakkan lokasi Qadian iaitu tanah kelahiran Mirza Ghulam Ahmad sebagai tempat suci setanda dengan kesucian dua kota utama dalam Islam iaitu Mekah dan Madinah. Kalangan Ahmadiyah percaya bahawa menunaikan haji di Mekah tanpa melakukan haji di Qadian adalah haji yang kering dan kosong kerana menunaikan haji di Mekah hari ini tidak memenuhi risalah dan tidak menunaikan fardunya. Dalam masa yang sama, terdapat juga pengakuan yang menyebut bahawa mereka yang bukan dari kalangan Ahmadiyah adalah dianggap sebagai golongan kafir. Khalifah kedua, Bashiruddin Mahmud Ahmad mengatakan bahawa sesiapa yang tidak mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad merupakan dari golongan kafir. Ini kerana mengikut mereka seharusnya Nabi Muhammad bukan Rasul yang terakhir seperti diimani oleh Muslim. Qadiani juga menggugurkan syiar jihad di dalam Islam. Mirza Ghulam Ahmad dengan tegas berpendirian mengatakan perang dengan senjata adalah dilarang. Semua peperangan untuk agama pada zaman sekarang ini adalah ditegah. Tidak dapat ditentukan bilakah tarikh sebenar kehadiran Qadiani ke Malaysia. Menurut Azharuddin Muhammad Dali di dalam jurnal bertajuk Gerakan Ahmadiyah Qadiani di Malaysia Satu Sorotan Sejarah, terdapat pendapat yang mengatakan bahawa petapakan ajaran Qadiani di Malaysia bermula pada tahun 1906 melalui Syekh Muhammad Khairuddin yang merupakan seorang anggota polis dari India yang bertugas di Selangor. Pada masa yang sama, terdapat juga pandangan yang mengatakan bahawa ajaran Qadiani ini hanya dapat berkembang secara aktif melalui usaha yang dilakukan oleh sebuah pertubuhan yang dikenali sebagai Walking Muslim Mission yang berpusat di United Kingdom dan diasaskan oleh Khawaja Kamaluddin yang merupakan misionari Qadiani yang aktif. Menurut Azharuddin Muhammad Dali, Walking Muslim Mission telah menerbitkan majalah Islamic Review dan buku ini turut tersebar di tanah Melayu. Zainal Abidin bin Ahmad, yakni Zabbar, dikatakan antara pelanggang majalah ini selama 22 tahun, antara tahun 1918 hingga tahun 1940. Namun tidak dapat dipastikan adakah pada waktu itu Zabbar menyedari atau tidak bahawa ia merupakan majalah rasmi gerakan Qadiani. Menurut sejarah kedatangan Khawaja Kamaluddin ke Singapura pada tahun 1921, satu pertubuhan yang dinamakan sebagai Terjemani Islami. Ia disertai seramai 124 orang ahli dan salah seorang ahli tersebut adalah Zabbar. Zabbar juga turut bertanggungjawab membawa Khawaja Kamaluddin melawat beberapa tempat di tanah Melayu, termasuklah ke Taiping dan Pulau Pinang. Selanjutnya, pertubuhan ini menerbitkan majalah The Muslim pada bulan Januari 1922. 20 tahun lebih kemudian, Zabbar menulis sebuah buku bertajuk Asuhan Budi yang diterbitkan pada tahun 1958. Beliau mengkritik fahaman Qadiani dengan mengatakan, Nabi kita Muhammad itulah penghabis-habisan segala Nabi Khatam Al-Nabiyyin seperti yang disebut di dalam Al-Quran dan beberapa hadis. Kita tidak berkehendak kepada Nabi dan Rasul yang lain daripada dia sebab ajaran agama yang dibawakannya itu telah cukup lengkap dan cukup luas asasnya. Boleh dipadankan dengan segala masa dan segala bangsa manusia di mana-mana jua. Kalau jadi Nabi pengikut sahaja, yakni tidak membawa ajaran syariat yang baru seperti yang telah diiktikadkan oleh puak Ahmadiyah Qadian, maka tidaklah bermakna dan tiada apa gunanya. Kenyataan ini jelas bahawa Zabbar tidak menganut ajaran Qadiani walaupun pada peringkat awal beliau terlibat dalam program bersama gerakan Khawaja Kamaluddin. Seawal perkembangan Qadiani tanah Melayu ini asalnya aktif tersebar di kalangan masyarakat India Muslim. Namun setelah kemerdekaan, gerakan ini mula mengembangkan pengaruh terhadap orang Islam keseluruhan termasuk orang Melayu. Modus operandinya yang mengatakan mereka adalah ajaran Islam versi mazhab Ahmadiyah yang dikatakan selari dengan ajaran Islam yang sebenar dan ini telah memudahkan gerakan mereka untuk dikembangkan dalam kalangan orang Melayu. Pada tahun 1964, dua orang pengikut ajaran ini iaitu Haji Yusuf bin Omar dan Muhammad Zain bin Muhammad Hassan. Mereka telah mewakafkan tanah di kampung Nakhoda Batu Cave untuk dijadikan pusat Qadiani yang dinamakan sebagai Baitul Salam.
Ia merupakan sebuah bangunan yang dijadikan pusat gerakan Qadiani dan lebih dikenali sebagai Jemaah Ahmadiyah Malaysia. Pada hari ini, jumlah pengikut Qadiani di Malaysia dianggarkan sekitar 1,500 orang, di mana 500 orang terdapat di Selangor. Negeri-negeri lain yang mempunyai jumlah anggota Qadiani yang besar ialah di Johor dan Sabah. Di Selangor, antara lokasi di mana terdapatnya kalangan Ahmadiyah ialah di Jeram, Sungai Tua, Sungai Buloh dan Kampung Nakhoda. Qadiani telah difatwakan sebagai kafir dan murtad terkeluar dari Islam seperti kebanyakan pendapat majoriti ulama dunia. Di atas pandangan yang sama, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam kali ke-8 yang bersidang pada 24 dan 25 September tahun 1984. Ia telah memutuskan bahawa puak Qadiani yakni Ahmadiyah adalah puak yang terkeluar dari Islam. Dan menurut mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis yang bersidang pada 15 dan 16 November 2010 memutuskan mengenai ajaran Qadiani. Ajaran Qadiani atau ajaran Ahmadiyah adalah satu ajaran yang menyalahi agama Islam yang sebenar. Para penganutnya dikira sesat dan boleh terkeluar dari Islam. Oleh itu, umat Islam adalah dilarang mengamalkan ajaran, pegangan dan fahaman ajaran Qadiani atau ajaran Ahmadiyah. Pada masa yang sama, gerakan Qadiani di Malaysia kini aktif dalam melakukan aktiviti kebajikan melalui Pertubuhan Humanity First Malaysia. Pertubuhan Humanity First ini merupakan gerakan yang diasaskan pada tahun 1994 oleh Khalifah keempat Qadiani, iaitu Mirza Tahir Ahmad. Ingatlah kita kepada sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, kiamat tidak terjadi sehingga kabilah-kabilah dari umatku bertemu kaum musyrikin dan hingga patung-patung disembah di tengah-tengah umatku dan ada 30 pendusta. Semuanya mengaku Nabi, padahal aku adalah penutup para Nabi. Tidak ada Nabi setelahku. Hadis riwayat Tirmizi.